Kenapa mereka target wanita dan kanak-kanak? Sebab yang berjuang ni majoritinya adalah lelaki, kan? Jadi untuk melemahkan moral dan emosi lelaki yang berjuang ni, dibunuh ibu mereka, isteri mereka, kakak mereka, anak mereka, supaya gentar dalam perjuangan. Tapi Al-Qassam ni bukan sembarangan, Hamas ni bukan sembarangan. Mereka ni yang masuk ni bukanlah dikutip di tepi jalan, tapi ada proses latihan yang dalam, yang bertunjangkan kepada Quran dan hadis untuk pertahankan tanah air mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tidur malam saya nak bertazkirah pada pagi ini. Apapun saya datang ni bukanlah sebagai seorang yang kita setiap hari biasa subuh ni sinonim dengan para ustaz ulama semua. Saya hanya seorang wartawan yang amat cintakan perjuangan dalam kita mengimarahkan pelbagai program yang bermakna. Tambah pula diberi kelebihan ataupun tugasan di TV3 dapat kembara ke pelbagai pelosok tempat yang menarik melalui program seperti Jak Rasul dan sebagainya. Terima kasih untuk Surah Asy-Syakirin yang menyebut saya untuk pagi ini. Kerana kita pun sedia arif sekarang ni, memang kalau saya pun kalau buka media sosial ataupun apa saja, susah untuk kita bicara tentang bab lain. Jujurnya memang dalam hati ingatan semua hanya terfokus pada apa yang berlaku di Gaza. Terutama kita lihat hari ini, kadang-kadang kita rasa menangis, kadang-kadang rasa macam marah, tapi ialah sebagai manusia biasa, tak ada tempat untuk menyalurkannya, hanya mampu untuk berdoa dan juga mengharapkan keajaiban berlaku di bumi Gaza. Sebab saya percaya hari ini, dalam lewat ini saya lihat ramai yang kaum bapa, kaum ibu dan atas, saya lihat bukan hanya Islam saja, sahabat-sahabat daripada kaum Cina, India, siapa yang mampu untuk melihat anak-anak kecil, ya Allah. Pada malam pertama serangan pun saya melihat bahawa dia bicara tentang bab Palestin dan Gaza ini sangat-sangat luar biasa kesedihan yang berlaku. Yang terbaru kita pun dah disahkan bahawa di hospital ada anak kecil pramatang yang tak cukup bulan terpaksa ditamatkan hayat mereka sebab tidak ada bekalan oksigen. Hari ini saya juga ingin mengupas sebab malam sebelum ni saya di Dewan Bahasa dan Pustaka kita ajurkan malam puisi Rio. Jadi biasanya malam ini kita buat temanya tentang kemanusiaan. Kita undang sasawan negara untuk luahkan apa yang berlaku. Dan itulah dia. Sebab saya pun pada satu tahap rasa macam agak trauma juga nak buka laman sosial, sebab kita melihat hari ini tanpa ada sekatan. Kita dapat dulu hanya dapat berita yang telah pun ditapis. Kalau dahulu kita sebelum ada media sosial, berita yang telah pun ditapis yang ada propaganda daripada pihak Zionis. Tapi hari ini orang dari Gaza sendiri yang mampu untuk salurkan maklumat yang tepat. Yang saya percaya hari ini kalau disebut tentang TikTok contohnya, bukan hanya budak muda. Saya lihat yang ada bergelar Datuk Nenek pun aktif di TikTok Jadi kita dapat lihat ada yang buat secara langsung live dari Gaza untuk paparkan apa yang berlaku di sana. Baik, sebelum kita pergi pada isu Gaza ini, saya tahun 2019 saya dan kru Jak Rasul membuat rakaman tentang Jak Rasul, dan kalau ikutkan kita membuat tentang Rasul Ulul Azmi. Ada 5 kesemuanya. Kami bermula di Mesir dahulu untuk Nabi Musa alaihissalam, kaitannya dengan Firaun. Kemudian kami ke Sani Urfa dan Cizre yang terdapat di Turki untuk melihat peninggalan Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadang-kadang kita melihat tentang kisah Nabi ini, bimbang-bimbang juga ada saduran cerita rakyat, tetapi tidak ada hujah yang tepat daripada pemikir Islam tentang fakta-fakta Kadang-kadang cerita setempat tu telah pun dicampur adukkan. Sebagai contoh, kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saya tertarik bila pergi ke sana di tempat yang nama Sali Urfa, dan satu tempat lagi dia berhampiran dengan border, ada Iraq, ada Syria. Dan bila saya tanya, beritahu pada sahabat saya orang Turki, saya nak ke tempat ini, katanya, are you crazy? Rupanya tempat itulah tempat yang terlibat dengan puak pemisah Kurdistan yang menuntut negara sendiri. Jadi tempat yang penuh dengan tentera. Jadi memanglah bila sampai
Kalau kita naik bas dari Istanbul sampai ke Cizre ini 24 jam baru sampai. Sebab laluan dia boleh berhenti di Sanit Urfa, kemudian kena naik bas ataupun kereta lagi untuk sampai ke tempat itu, penuh dengan tentera. Ketika saya buat rakaman pun kena hati-hati sebab kita bimbang tempat yang sensitif itu perlu ada pengiring, perlu ada tentera. Ketika rakaman tiba-tiba tengok, sebab bila kita buat syuting kan, kita tengok ada orang tegur, ada orang tahan. Rupanya mereka ni mata-mata lah. Dia bila kita pegang kamera, dia bimbang kita ni muka macam Thailand ke Filipin ke, kita ni macam spy ke. Jadi tentera saya berkawal. Tentera pula pakai-pakai orang biasa, nampak macam orang sapu sampah, tapi mereka adalah tentera. Tiba-tiba ditahan. Jadi susah buat rakaman, kejap-kejap kena tahan sebab kawasan yang sensitif ya. Dan bila kita lihat di situ, kita nak mengkaji tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Katanya pada zaman dahulu disebabkan Nabi Ibrahim membawa dakwah kerasulan baginda, jadi mendapat tentangan daripada ialah ayahnya. Sekalipun ayahnya pengukir patung berhala, tetapi beliau memanggil panggilan yang amat indah, menghormati ayahandanya. Biasa panggil Abi, tapi dipanggil Abati, yang mungkin merujuk pada ayahku, wahai ayah, yang sangat indah panggilan tentang akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan bahawa pada zaman tu, ikut cerita rakyat ya, yang kita pun kadang berdepanlah antara hujah Islami dan cerita rakyat, dikumpulkan segenap kayu api yang ada di situ untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi dengan mukjizat baginda tidak terbakar. Dan dikatakan, ini cerita lain, cerita rakyat, disebabkan itu kayu api telah dikumpulkan sehingga kan kalau ada burung nak melintas tak dapat untuk melintas kerana api terlalu marak menjulang. Kalau burung terbang, api tak lepas sebab api terlalu tinggi. Allah menyelamatkan Nabi Allah itu. Dan disebabkan mereka dah kumpul kayu api itu, jadi nak masak macam mana? Akhirnya ada wujud satu resepi yang popular sampai kini. Kalau anda pesan, biasa kalau pergi kedai Turki ada apa? Shawarma, kemudian adalah macam-macam menu. Menunya nama chikofte, yang mana daging tetapi tidak dimasak menggunakan api. Katanya pada zaman dahulu disebabkan tak ada kayu api, masak menggunakan ais dan rempah ratus saja. Jadi saya pun mencubalah. Jadi memang tak rasa hangit ke apa semua, tak rasa daging sebabkan dibakar menggunakan rempah, kemudian limau apa semua. Begitu kisahnya. Dan di situ ada satu rumah yang saya kira sebesar surau ini. Saya pun pelik ketika nak pergi tugasan tu, kenapa tiap-tiap pagi saya pasal lepas subuh ramai orang yang berbaris, tapi berbaris ni nampak macam daif lah, nampak macam kategori yang compang camping, nampak makcik-makcik tua yang uzur, nampak orang pakai tongkat tak ada kaki. Saya tanya lah kak, sebab hari pertama saya ingat kan normal, tapi bila dah masuk hari ke-7 saya pun pelik, siapa mereka ni? Rupanya di situ dah rumah makan percuma yang boleh sajikan makanan untuk 10,000 orang selama setiap hari, tak pernah berhenti sejak dikatakan puluhan tahun yang lalu. Saya pun, patutnya cerita tu tak ada dalam cerita Jalan Rasul, tapi saya tengok ini perlu jadikan konten ni. Rupanya itulah rumah Nabi Ibrahim yang tidak tahu siapa yang dermakannya makanan itu. Sehari boleh supply untuk 10,000 orang. Hotel saya di situ, saya tengok kejap-kejap ada kambing datang, kejap ada macam unta lah, macam ada ayam semua. Tapi lebih banyak pada kambing lah, sebab mereka ni ayam kurang sikit, mereka lebih kepada daging. Dan yang tukang masak tu, saya masuk berkawah-kawah besar, semua volunteer. Rupa-rupanya ada dermawan rahsia yang dermakan duit dia. Selagi rumah Ibrahim ini wujud, maka tidak akan ada orang yang kelaparan. Dan daripada situ, bukan hanya orang setempat je, makcik-makcik daripada 5 km, 10 km semua datang percuma. Naik bas pun dibayar, pinggan mangkuk pun disupply, tetapi kena register lah. Askar-askar pencen yang mungkin susah, ibu-ibu tunggal, anak yatim, orang tua yang uzur tak mampu bekerja. Saya tengok yang datang ni, yang jalannya terhencut-hencut, dia datang bawa bekal. Dia kata sepanjang dia hidup, dia tak pernah lapar sebab adanya rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengambil inspirasi Nabi Ibrahim yang sangat pemurah. Bila saya nak interview owner, dia kata, no owner, dia kata, tak ada pemilik. Sebab di sini semuanya pembelinya, pembekal dananya rahsia. Mereka hanya ingin menumpang saham akhirat.
Makan-makan ni bukan makan yang cikai-cikai je, dagingnya dengan makanan yang berkualiti. Jadi yang bila sedemut yang datang orang miskin ni, mereka datang macam kadang-kadang tu macam kelang kabut, rupanya untuk makan 10 orang, anak-anak dia, cucu dia, sampailah ke malam. Datang pagi macam selepas subuh ni, makan untuk tengah hari, petang, malam, takkan kelaparan. Esok datang lagi. Tiket bas untuk datang tu semua akan dibayar. Ramailah. Saya rasa saya sampai terlupa keindahan Sani Urfa tu sebab terpaku dengan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dan itu juga saya lihat banyak wujud di Gaza. Tapi di Gaza ni sebenarnya tidak ada rumah anak yatim. Yang ada pun rumah untuk operasi sajalah. Sebabkan mereka ni kalau ada anak yatim, keluarga yang akan ambil alih. Bila saya buat posting di media sosial, mulalah orang reply. Kalau di Malaysia ni bila sebut anak yatim ni hanya tahu bab harta saja, tapi tak semualah. Sedangkan kebajikan itu tidak ada. Saya diamkan di Brunei juga tak ada rumah anak yatim sebab ahli keluarga yang akan mengambil alih. Sebab itu di Gaza ni kalau kita berjalan dari Batu Cave sampai Putrajaya saja luasnya. Luasnya lebih kurang Bandar Melaka. Bukan negeri Melaka luas, tapi Bandar Melaka. Seluas Bandar Melaka tapi ada populasi 2 juta manusia. Sebab itu tidak ada rumah yang single, rumahnya banyak bertingkat-tingkat. Dan kalau tengok, saya percaya dalam dewan ini, dalam surau ini ramai intelektual, ramai ustaz-ustaz juga. Kita tengok rumah orang Arab ni, dia bertingkat-tingkat. Makin kalau anak ni kahwin, dia tambah lagi. Jadi bila satu rumah dibom, dia akan memusnahkan rangkaian silsilah keluarga yang besar. Dan ada seorang, sekarang ni kalau di Malaysia lebih kurang 600 pelajar dari Gaza. Dari Palestin, dari Gaza saja ada 600 orang yang baru sampai 7 hari bulan. Bila keluar airport baru dapat berita, sampai KLIA baru dapat berita ada serangan. Dan ada yang betul-betul merayu, Fitri, can you help me, I want to back to Gaza, I want to syahid. Sebab yalah, tak dapat kontak keluarga kan. Kita pun kalau tak dapat kontak family mesti rasa, sebab pernah juga dia tengok berita-berita, rupanya ini abang ipar, esoknya kakak ipar, lepas tu anak saudara. Kalau kita tengok di media sosial pun, doktor yang bertugas pun, kita tengah bertugas, kita tengok ada orang berlari membawa budak kecil, rupanya tu anak dia. Dia pun, sebab anak tu pun, ya Allah, yang paling saya terkesan seorang ibu yang menjerit-jerit kerana malam itu mereka tak boleh tidur. Sebab kalau tidur bermaksud kematian ataupun hilang anggota badan, dibom. Jadi rumah atas kena turun ke bawah, berhimpit-himpit. Anak kecil mana tahu apa, dia tahu budak-budak kecil ni kalau sakit ke, lapar ke, dia hanya akan tidur. Tidur itu mungkin dah tak bangun lagi. Dan seorang bapa yang cuba menggali runtuhan sebab ada 4 anak di dalam tu. Ada seorang bapa yang kahwin, yang menantikan sehingga 13 tahun. Jadi buat perubatan, buat IVF, dapat 4 kembar, mati, ya, mati. Dan ada seorang bapa yang gali guna tangan, mana boleh. Bayangkan kalau flat kita ni 14 tingkat runtuh, nak gali guna tangan memang tak dapat lah. Dia masih mengharap pagi sampai malam. Kalau nak tengok video tu, masih mengharapkan, masih memanggil anak dia. Sampai kita tengok ni pun dah menangis kan. Seorang ibu kata, mana anak aku nak pergi makan. Malam tu anak dia menangis sebab kelaparan. Orang dah hirup pikuk semua. Tetapi dia kata, aku nak bagi anak aku makan, anak aku lapar, umur 2 tahun. Tetapi bom telah makan anak dia terlebih dahulu. Dan kita tengok anak-anak yang cuba mencari bapa dia dah tak ada, yang tinggal nampak kaki. Yang paling saya sedih, ada seorang budak kecil tu, dia cari abang dia yang umur 6 tahun, dan dia jumpa rambut dan sisi kulit je, tapi dia dapat detect itu abang dia. Dan mereka ni hubungan, sebabkan mereka ni penjara, umpama penjara yang terbesar, mereka akrab, rapat, kenal sama mereka. Jadi sekalipun diuji, yang hebatnya mereka ni sekalipun diuji, tetap mahu dirikan solat juga. Dan sehingga ke hari ini lebih 40 masjid telah pun dimusnahkan. Dan saya pun pelik, kita ni orang Islam kan, bila masjid ke surau diruntuhkan mesti ada rasa marah. Tapi saya tengok masih ada orang kita yang bersifat neutral, katanya macam tak ada apa-apa, macam malah biasa dia orang tu dah lama, dah ribuan tahun dah berperang, jadi tak ada apa pun. Dan ketika saya terlibat sebagai pengacara majlis untuk himpunan di stadium, saya ingat
Perkataan yang paling banyak dilontarkan di situ ialah takbir Allahu Akbar. Tapi dia kata ada seorang influencer ni, saya tak boleh reveal siapa, dia kata buat malu Malaysia je terpekik terlolong. Sedangkan kita bukan terpekik terlolong, yang India pun, ketua SAMI ke, ketua Kristian pun datang untuk, sebab ini bukan hanya tentang isu akidah, tapi isu tentang kemanusiaan. Dan disebabkan ramai orang Palestin yang berkahwin dengan rakyat Malaysia, mereka pun ada yang dah fasih berbahasa Melayu, jadi tak dapat fokus. Ada yang bekerja, belajar, ambil cuti, ambil semua, sebab orang yang dicintai telah pun menjadi jenazah. Dan jenazah tu kadang-kadang tak dapatlah, ya, dalam situasi yang kronik, air tak ada, makanan tak ada, terpaksa juga di kawasan tu yang digali kubur besar dan disemadikan. Yang paling saya marah, bimbang, bayangkanlah seorang makcik-makcik tua nak berjalan dari Batu Cave sampai Putrajaya dengan makanan yang tak ada. Orang perempuan Saudi ni, bukan Saudi, betul, orang Palestin ni direzekikan Allah dengan kesuburan. Pernah saya temu bual ketika buat Jihad Rasul, anak dah empat orang syahid. Jadi kenapa makcik lahirkan anak lagi? Dia kata, kalau selagi aku boleh, aku akan beranak, sebab ini semua akan menjadi mujahidin. Segala orang macam, dah tak nak dah, trauma. Tapi dia kata, selagi boleh diizinkan Allah, akan terus lahirkan anak, dan mereka semua adalah mujahidin. Lagi satu, saya tengok ada juga yang bila kita post gambar tentang Aqsa ni, ada gambar Dome of the Rock. Ada kata, itu bukan Al-Aqsa, itu bukan milik kita. Kalau macam tu, pemikiran kita, orang Yahudi seronoklah, sebab mereka betul-betul mahukan tempat itu. Jadi Al-Aqsa ini sebenarnya adalah kompleks yang sangat luas. Kalau anda Google je, Google Al-Aqsa, Abid Fana, seorang profesor yang berada di UUM, ada Institut Kajian Palestin ni, dia akan ceritakan secara lengkap. Dia buat PhD dalam bidang berkenaan. Seluruh compound yang ada di situ adalah Al-Aqsa. Dia ada konsist berapa masjid. Bayangkan kalau surau ini ada 6 surau dalam kawasan yang besar, semua yang ada di situ adalah Al-Aqsa. Dan sekalipun Al-Aqsa ini dihancurkan, Al-Aqsa ini dirampas, tak tinggal apa pun, yang tinggal hanya debuan, ia tetap Al-Aqsa. Sebab yang mengiktiraf itu sebagai tanah suci bukanlah autoriti setempat, bukan manusia, tetapi dari langitlah yang mengiktiraf itu sebagai Al-Aqsa. Sekalipun dah tak ada apa, dah tinggal kosong, tetap Al-Aqsa dan tetap tanah suci. Ketika saya pergi tu, saya tengok ada 200 riders dari Malaysia yang masuk, tetapi veteran lah. Sebab bila saya masuk, saya dapat tahu kalau lelaki yang umur, bila kita masuk border daripada Jordan ke ikut laluan darat tu, dia macam sekatan dia, nauzubillah, panjang, nak apply pun payah. Terutama kita wartawan, susah payah nak dapatkan permit masuk tu, sebab kita tak ada hubungan diplomatik. Jadi saya tengok yang umur bawah 40, okey, kena tunggu. Yang nampak veteran, okey, masuk next step. Sebab bila umur bawah 40 ni, kita bimbang kita ni menjadi mujahidin, jadi dia check lebih sikit. Dan kalau perempuan, sahabat saya tour agent yang perempuan, dia cuba fly dari Uzbekistan, try dari fly. Kalau fly ni lebih payah lah. Kalau perempuan tu, dia akan check sangat teliti. Dia ada minta maaf ya, pakaian dalam ke, dia akan check, sebab dibimbang kita ni membawa sesuatu. Seminggu sebelum saya sampai, ada berita sedih. Ada seorang budak perempuan umur 7 tahun yang balik sekolah. Jadi bila balik sekolah, ada gula-gula dalam poket dia. Dia pun banyak kali nak cari mana gula-gula tadi. Cari-cari. Ke tengah dia cari-cari tu, ditembak oleh askar laknatullah. Sebab dia kata budak ni tengah mencari bom. Di budak tu hancur kepala. Jadi ibu nak pertahankanlah. Jadi Palestin, mereka tak ada ruang untuk pertahankan, sebab airspace, ruang udara, laut, maritim, mata wang, immigration, semua kontrol by Israel. Yang peniaga-peniaga pun, kan situ Baitul Maqdis ni, Jerusalem ni, tempat suci bagi Yahudi, umat Islam dan Kristian. Jadi bila saya masuk ke Baitul Maqdis, kawan dan semua, saya percaya ada juga yang pernah masuk, rasa macam masuk ke dalam satu muzium sejarah yang amat indah. Ada tempat ibadah orang Islam, ada tempat Yahudi. Di sini kita duk berdoa, di sini ada dinding. Orang Yahudi duk ratapan tembok ratapan dia. Di sini orang Kristian duk
ialah ritual mereka. Jadi orang Islam yang berniaga terpaksa juga jual patung-patung Kristian semua, sebab saya difahamkan ulama mereka memberi fatwa boleh jual demi survival dan ekonomi. Sebab mereka ni orang Islam, teks tinggi, diberi tekanan itu ini, jadi terpaksa survive. Kalau tidak nanti mereka akan gulung tikar, ekonomi Islam akan runtuh. Dan Yahudi boleh buat sesuka hati. Bila saya masuk Aqsa Ramadan, pergi Ramadan di Al-Aqsa cukup nikmat, tapi saya pelik. Al-Aqsa ni kenapa tak ramai orang Pelik juga. Rupa-rupanya bukan tak boleh, tak ramai. Yang boleh masuk masa tu hanya pelancong ataupun mereka yang ada permit. Bayangkan kita ni ada surah Asy-Syakirin, kenapa tak ramai? Ramai orang nak masuk tapi tak boleh sebab orang Palestin ni lain tempat, lain permit. Sekata Tuan Haji, boleh masuk Al-Aqsa pukul 8 sampai 10. Mereka okey, jadi Israel malam 27 saja orang Palestin pada Gaza ke daripada mana boleh masuk. Saya tengok pukul 8 pagi dah. TV sidak sebenarnya kosong kan. Saya tengok hari tu, ya Allah, tak ada ruang langsung. Penuh manusia. Tengok tempat charging phone pun penuh. Malam tarawih tu atas lori pun penuh sebab tak ada space dah. Ramai orang. Saya kata, oh rupa-rupanya malam 27 Ramadan saja diizinkan untuk orang Palestin datang ke Al-Aqsa, tetapi setiap orang lain permit. Bila saya habis dah tarawih, yang ni berlari. Kenapa? Wait, we want to talk. Because my permit until 11 PM only. Saya punya permit lain. Ni lain permit. Ni lain permit. Kalau lambat masuk penjara. Jadi orang tu, saya tengok imam tu dia dah 24 kali masuk penjara. Sebab lain orang lain permit. Rupanya, 28 Ramadan kosong balik. Jadi semua orang lain kebenaran dia. Dan bila kita masuk ke Jerusalem tu, ada zon A, zon B, zon C, zon D. Untuk memudahkan faham, bayangkan kalau Keramat ni zon untuk orang Palestin je, orang semaju, orang Israel je. Yang sini katakan Setiawangsa boleh campur-campur. Tapi di kawasan orang Palestin ni mundur, daif, sebab disekat kan. Dan ada besar-besar signboard dia, ini zon bahaya. Di tempat Israel ni, kalau dari segi duniawi macam Europe, hebat, canggih, penuh tembok-tembok, tak nampak sebab keselamatan warga. Tembok-tembok je, security penuh, dijaga rapi. Ditanam pokok-pokok garkat tu, yang akhir zaman nanti pokok-pokok ni akan melindungi mereka, ditanam penuh. Kita masuk je Al-Aqsa pada Jordan tu, nampak tembok je untuk melindungi zon yang melindungi kaum Yahudi, yang orang putih semua, yang sekutu-sekutu di tempat yang eksklusif, yang European, yang canggih, yang hebat. Yang daif ni orang Palestin lah, kawasan yang tak dimajukan, sebab mereka terletak dalam zon yang sebegitu. Itu baru di sini. Bayangkan di Gaza punya amat indah, sekalipun ditekan, tetapi tetap mereka ni bolehlah kita ada akses untuk masuk. Dan sekarang ni saya difahamkan memang menyedihkan berbanding dengan Ramadan 2021 kali ini, sangat-sangat luar biasa serangan laknatullah terhadap Gaza. Majoriti yang terkorban, kita tengok statistik COVID-19 sekarang ni, berapa ramai yang terkorban. Majoritinya budak-budak kecil, anak-anak bayi pun disangka pengganas. Dalam interview yang disebarluaskan, banyak pemikir mereka mengatakan bahawa alah, baby ni pun nanti besar jadi Hamas juga. Jadi mereka punya persepsi begitu. Dia tengok budak kecil ni, bunuh je sebab nanti besar jadi Hamas. So mereka ni tak kisah budak kecil ke, perempuan ke, ibu mengandung, inilah pembekal Hamas, yang melahirkan Hamas, bunuh. Jadi tidak ada rasa kemanusiaan. Dan untuk maklumat anda, kalau kaji secara ringkas di Israel ni, saya pernah masuk ke sana. Jadi sebabkan tak ada hubungan diplomatik, saya pun nak pergi buat liputan, nak pergi makan juga kan kawasan yang Israel control tu. Dan bila tengok menu, memang harga Yahudi itulah. Tak tahu, bagi Yahudi harga dia memang na'udzubillah. Kita pun nak makan apa ni, order, tengok kawan pandang-pandang. Sebab bila nak makan tengah hari tu, bila tengok harga makan 4 orang RM800 lah bila convert. Jadi
Memang harga Yahudi tu. Jadi kita pun akhirnya makan menu yang paling murah. Bila paling murah dia marah. Ni cikai sangat ke orang ni? Korang dari mana ni? Lepas tu bila nak bayar pula, alamak, duit tu dah tertinggal sebab nak masuk Yahudi. Kita orang ni cuba tinggalkan kamera, tinggal apa semua. Bila nak bayar, satu kad saya guna semua tak boleh. Lalah dia ambil kad saya, dia campak je. Oh macam. Jadi kat dekat Israel tu dia ada 1.7 million kot orang Islam yang mereka ni Arab tetapi memegang pasport Israel. Sebab masa tragedi zaman dulu tu, ringkasnya, ada yang keluar, ada yang stay. Bila stay ni, mereka ni diizinkan menjadi warga Israel, tetapi pembantu saya pun orang Arab tapi warga negara Israel lah secara nationality-nya. Dan mereka pun, mereka ni wajib lepas umur sekian-sekian macam masuk tentera 2 tahun. Macam itulah, kalau bayangkan ada PLKN tapi masuk kursus tentera, siapa tak masuk kena penjara. Dia rela dipenjarakan lah sebab tak nak terlibat dengan kursus berkenaan. Sebab tu saya tengok, wih, banyaknya tentera bermuda semua ni. Rupanya mereka ni yang masuk program tu lah. Dan mereka ni boleh serbu anytime rumah orang Islam. Dan yang paling bahaya ialah M yang pertama, ada juga kita tengok laporan yang M yang pertama yang murtad, yang kedua yang munafikun. Kau tak cerita Piramli, cerita apa yang dia pangkah-pangkah pintu di mana rumah ustaz yang kerja dekat MITI tu, saya perlu tahu maklumat. So informan ni lah kata, rumah dia tu bagusnya. Sebab tu ada juga maklumat yang bocor kalau anda perhatikan. Yang paling bahaya ialah yang murtad dan munafikun. Sebab mungkin mereka ni lah, saya perhatikan, yang kena torture, kena tangkap, yang mungkin disiksa, yang takut imam, mungkin terbocor rahsia. Tapi saya pun tak mau kongsi benda ni sebab kita bimbang ada persepsi yang tak betul. Tapi majoritinya orang Islam di sana sangat teguh, rela berkorban, rela syahid. Dan saya paling tak lupakan bila sembahyang jemaah di Al-Aqsa tu ketika malam 27 tu, meremang sebab semua orang bila Allahu Akbar tu semua sederap dia. Kawan saya macam dia jenis baca lambat sikit kan. Bila lambat tu, lepas dia habis solat kan, orang semua serbu dia. Kenapa lambat? Sebab mereka dah terbiasa kena cergas, tangkas kan. Bila kita lambat, rukuk pun kena, macam kita habiskan Al-Fatihah dulu, kemudian baca slow. Bila habis, dia dah marah-marah, masyarakat tak faham, tapi dia faham lah bila orang ni terjemah. Kenapa lemah lembut sangat ni? Kita mesti sama, mesti saf kita ni mesti macam ni. Dia hebat ya. Jadi bila sebenarnya ada ulama yang kata jangan masuk ke Baitul Maqdis atau Al-Aqsa sebab nanti dia beri ekonomi, kita bayar teks untuk Israel. Tapi juga ulama kata kalau orang Islam tak masuk, orang Islam di situ macam mana? Bila kita tengok orang Islam datang ni, dia happy sebab confirm kita akan beli orang Islam, bertransaksi dengan orang Islam, dan mereka pun dapat sumber kewangan. Dan saya pernah makan buah-buahan daripada bumi Barakah Palestin ni, dia punya rasa. Sebab member saya yang jenis tak bercakap Karamen tu pun bila dia makan strawberry kan dia rasa biar betul ni, rasa dia tu kan super delicious. Jadi hasil-hasil hebat sebenarnya dari pertanian Palestin bila Israel ambil memang antara produk pertanian yang sangat-sangat berkualiti, tanah berkah hasilnya, buah-buah dia subhanallah, rasa dia tak pernah rasa yang sebegitu. Jadi yang paling sedih juga ada petani-petani Palestin ni, mereka kan akan buat festival anggur tahunan. Memang sedap betul tapi dah dirampas ni. Dan petani-petani pun, bayangkan kalau kita lepas subuh ni nak pergi kebun kan, itu mungkin tak terjadi. Sebab bila kita masuk ke kebun tu pun dah ada askar yang jaga dan boleh tembak anytime, sekalipun bukan pada musim perang. Sekarang ni gambarannya Gaza ni katakan di Melaka, kemudian tepi barat ni di Kuala Lumpur, ini terpisah-pisah. Payah kita nak hantar bantuan ke SS ke, sebab ini disekat di Kepung, laut Kepung. Anda pernah dengar tak nama Rachel Corrie? Ada senang kita buat pelayaran 2014 ya, untuk flotilla membantu, tapi masa itu memang kecoh sebab ramai yang ditembak di laut tu, bawa kapal yang besar ni. Ada orang ketiga pun kena tangkap, mujur tak kena tembak sebab yang tembak waktu tu ramai orang Turki. Jadi dah dijanjikan satu dunia join konvoi tu,
datang dengan kapal-kapal yang mewah, kapal-kapal yang besar bawa bantuan, habis semua ditembak. Jadi mujur wartawan TV3 tu selamat di soal siasat semua dengan bantuan kedutaan Jordan. Rachel Corrie ni nama seorang warga Amerika perempuan yang berjuang untuk Palestin. Jadi dia telah pun, kalau perhatikan baca sejarah, Jentola telah pun melanggar dia sehingga matilah. Jadi kita tengok disebabkan dia pro-Palestin. Jadi nama kapal tu diabadikan nama dia, orang Palestin akan kenal perjuangan Rachel Corrie. Kita boleh Google nanti. Jadi itulah, ada kawan saya ni pada Gaza ni, tiap hari dia kata, Fitri kenal tak, mana-mana menteri dia kata saya nak balik Gaza, tapi kita pun faham susah untuk masuk sebab bantuan pun, kalau mengikut Nadir Anuri, dia kata kalau perang paling cikai perlu ada 500 truk sehari, tapi hari tu yang lepas berapa puluh je, dia tak dapat menampung. Dan siapa sini yang pernah operate di hospital, kita mesti ditidurkan, dibius. Sana tak ada bius, jadi budak-budak pun jahit hidup lah ya. Kita tengok yang mana mereka pada suatu tahap terpaksa utamakan budak-budak, yang mana patah kaki pun relax je, macam terpaksa relax sebab oksigen pun macam kena buat manual. Kalau berhenti manual tu bermaksud mati. Saya macam ada hari tu saya memang tutul meraung sebab tengok budak-budak macam memang tak layak diperlakukan sebegitu. Budak-budak yang saya rasa dah hancur dah. Saya rasa kalau dalam hati kecil saya, ya Allah biar mati je lah, sebab kalau hidup macam mana dia nak hidup ni. Memang 100% tak nampak muka manusia dah, dengan darah dan kehancurannya, tapi masih lagi survive ya. Itu baru yang hidup. Yang mati berapa ramai. Kadang-kadang saya tengok banyak cerita sedih lah, yang seorang suami yang ke tangan kanan jenazah anak, tangan kiri jenazah isteri, terpaksa tulis kisah cinta mereka di kain kafan saja. I love you so much, semua itu, engkaulah penghuni syurga semua. Jadi ada, sebab sahabat saya ni nak balik kampung sangat sebab jumlah keluarga yang meninggal ni dah bertambah. Mereka ni sangat akrab, hubungan yang sangat baik sebab dah terbiasa hidup terkurung. Jadi memang amat cinta kepada ahli keluarga, saling berkenalan. Tengok, sekalipun mereka ni susah, kalau ada proses kebumian ke, yang turun ni ramai. Kalau ikutkan, kalau kita ni pengecut, orang tak keluar, tak berani kan, sebab di mana tempat berkumpul, di situ mungkin jadi sasaran laknatullah untuk menyerang. Tetapi mereka ni sangat kuat iman mereka. Yang ada dalam fikiran mereka hanyalah membantu syahid. Masjid-masjid yang hebat, yang lama, yang sejarah pun hancur. Sebagai orang Islam, kita mesti ada sensitiviti, rasa marah bila tempat kita beribadah dihancurkan. Sebab itu saya suka membaca puisi Usman Awang tentang Melayu pun. Melayu itu menolak permusuhan, setia dan sabar, tiada sempadan. Tapi jika marah, tak nampak telinga, musuh dicari ke lubang cacing. Tak dapat tanduk, telinga dijinjing. Maruah dan agama dihina jangan, hebat amuknya tak kena lawan. Orang Melayu ni kan, dia ada satu perkataan, iaitu amuk. Dalam bahasa Inggeris tak ada. Orang putih pun pinjam perkataan amuk ni. Orang Melayu mengamuk ni, orang Melayu nampak lembut kan. Orang Melayu ni di zaman dahulu menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum. Siapa sini yang marah kawan dia masih berpantun, ada tak zaman sekarang ni? Ada tak ada kan? Macam kita air yang tenang dengan sangka tiada buaya. Saya ingat zaman sekarang ni, saya tengok budak-budak, saya naik MRT, budak-budak maki hamun. Takut saya sebab kita ni kan pecinta bahasa. Tengok budak-budak maki hamun, dalam satu ayatnya lengkap semua najis mughalazah yang ada di muka bumi ni. Dia maki hamun dah tak ada orang berpantun. Hidung tak mancung, pipi tersorong, dah tak ada dah budak-budak bergituan. Jadi saya juga sebenarnya sangat tertarik dengan peribahasa ataupun syair Arab. Syair Arab ni dia ada satu tarikan magis yang luar biasa. Ya, hebatlah. Dapat inspirasi pun daripada pepatah Arab ataupun Quran sendirilah sumber sastra yang sangat hebat. Dan daripada maklumat saya terima, kalau kita kumpulkan tulisan-tulisan yang ada di dinding di Gaza, banyak yang menyentuh jiwa. Ada yang kata semua yang ada di sini, benteng-benteng, tanah runtuh, pepohon, bunga-bunga, semuanya milik Gaza. Kemudian ada yang tulis lagi, sekalipun Gaza tinggal debu, ia tetap Gaza yang kita cintai.
Hari ini dulu pernah bergembira, hari ini hanya tinggal peruntuhan saja. Ya, sebab sekarang ini yang kalau kita bangun pagi walaupun di kota masih terdengar kicauan burung, yang ada di sana hanyalah bom yang tidak berhenti-henti. Tak kisahlah anda profesional, doktor, wartawan, agensi asing, semuanya pergi sebagai seorang siswaza, pulang sebagai, tak pulanglah, memang mati di situ sebagai jenazah sajalah. Kita doakanlah semoga mujahidin kita kuat bertahan. Sebab saya tengok ramai kawan yang posting di media sosial, akaun dah rosak ya, TikTok ke, Instagram ke. Kadang saya post pun, mana ada, mana hilang ni, telah pun di remove. Jadi terpaksa kita main dengan kod-kod tertentu sajalah untuk pastikan maklumat tu tepat dan sampai. Dan saya juga join satu gabungan NGO iaitu My Aqsa Defenders. Semua NGO yang ada di Malaysia ni kita combine dan mereka membekalkan maklumat daripada sumber yang sahih, wartawan yang masih ada di sana. Kalau ada orang tanya macam mana boleh berniaga memberi bantuan sedangkan Gaza dikepung, dan sebenarnya mereka adalah sistem yang saya lebih kurang nak faham. Macam ada sistem barter lah, dia macam ada orang Turki yang berniaga, jadi dia kita bayar di sini, ejen di sana yang akan supply barang, mereka buat masuk semua. Tapi kalau kita masuk ke macam Baitul Maqdis tu, saya tengok budak-budak dia kalau gula-gula ke macam jajan ke, saya tengok yang macam yang grade C, grade D je. Yang grade A Israel tak bagi jual untuk orang Palestin. Jadi kalau anda ada peluang masuk ke Al-Aqsa, bawa jajan, bawa yang the best, yang berkualiti, sebab mereka dapat yang terbaik. Sebab saya tengok yang dijual tu yang Israel dah tapis-tapis, yang macam cak ayam je. Sampai macam tu sekali ya. Jajan pun dikontrol. Ketika saya buat rakaman tu, macam ada Masjid Ibrahim di Hebron tu, dia ada segmentation dan ada jadual masjid. Okey, hari waktu sekian-sekian orang Islam boleh guna, tapi hari kebesaran Yahudi, masjid ni akan dikosongkan sebab beri peluang kepada Yahudi untuk menyambut aktiviti mereka lah. Dan orang Islam pun ada jadual dia, kalau raya ke agenda yang penting akan dibuka lebih luas untuk kita beribadah, tetapi tetap keluk juga kepada undang-undang Yahudi. Maksudnya kalau kita tengah solat pun tiba-tiba dia syak ada pengganas ke, dia akan redah masuk tentera dia je. Kita dah tempat kita suci, bila dia orang beraktiviti, kita lepas tu kita kena bersihkan karpet semua, sebab dia orang ni main pijak pakai kasut semua. Jadi kalau dia nak masuk, dia masuk je. Kita pula terpaksa bersihkan tempat tu. Dan nak masuk pun payah. Tambah-tambah kita ni sentiasa macam kita syuting ni tak boleh pandai-pandai syuting sendiri, kena ada pegawai pengiring yang boleh berbahasa Hebrew lah untuk elakkan kejadian yang tidak diingini. Sebab every time, every corner ada je tentera dan ada SB yang melaporkan. Jadi setakat semalam dari mengikut My Aqsa Defenders, ada kita punya informer pelajar yang terkorban dan jumlah yang syahid makin meningkat, dan kita jangkakan dalam 2 minggu, tapi sekarang ni dah lebih sebulan dah. Kita hanya mengharapkan doa daripada orang-orang yang soleh, yang satu dunia berdoa. Dan daripada sumber di Twitter saya tengok makin ramai yang bukan Islam yang menyertai gerakan ini, yang mula-mula faham. Sebab kita tengok selama ni mereka bergantung kepada media barat ataupun artis-artis mereka, yang mana nama artis barat, tapi banyak juga yang bodoh lah saya tengok, yang percaya maklumat bulat-bulat. Tapi sekarang dah mereka dah tak berani dah, sebab sekali mereka post tentang Israel, satu dunia akan kecam serang sampai terpaksa privatekan account, sampai terpaksa mereka tutup komen. Dah ada pengesedaran. Tambah-tambah army makcik bawang dari Malaysia ni ada kuasa yang hebat juga. Kita serang sampai mereka ni juga boykot nampaknya berjaya, sekalipun banyak disasarkan kepada FNB, sedangkan kalau ikut jenama Israel tu ada banyak lagi kan, tapi juga memberi kesan kepada mereka. Tapi yang paling menyedihkan bila mana ialah airport di Israel yang masih menerima kehadiran pesawat-pesawat dari barat yang membekalkan senjata, dan senjata itulah yang akan membunuh dan meruntuhkan saudara-saudara Islam kita di sana. Dan
Itu juga saya sembang-sembang dengan kawan Palestin, kenapa mereka target wanita dan kanak-kanak? Sebab yang berjuang ni majoritinya adalah lelaki, kan? Jadi untuk melemahkan moral dan emosi lelaki yang berjuang ni, dibunuh ibu mereka, isteri mereka, kakak mereka, anak mereka, supaya gentar dalam perjuangan. Tapi Al-Qassam ni bukan sebarangan, Hamas ni bukan sebarangan. Mereka ni yang masuk ni bukanlah dikutip di tepi jalan, tapi ada proses latihan yang dalam, yang bertunjangkan kepada Quran dan hadis untuk pertahankan tanah air mereka. Bayangkan seorang anak kecil yang melihat ibunya terbelah di depan mata, bapaknya ditembak, adik-beradiknya telah pun dikepung, kemudian dia besar untuk menegakkan keamanan, memegang senjata, tapi dia pula dituduh sebagai pengganas, sedangkan dia membesar dalam keadaan yang trauma. Ada seorang wanita yang memandu bersama dengan nenek tua, 3 budak perempuan di dalamnya, diletupkan kerana disangka sebagai pengganas. Bukan ini penuh dengan sangkaan. Sebab mengikut Ustaz Amin, mentor saya, yang dah 44 kali masuk ke Al-Aqsa sebagai tour guide, sampai dia pun nama telah pun di blacklist, tak boleh masuk dah, sebab banyak sangat bantuan yang dibawa, jadi kena blacklist. Ustaz Amin, dia kata Yahudi ni memang kaum yang pengecut sebenarnya, serba-serbi takut dan penuh syak wasangka. Saya pergi ke satu tempat yang namanya Mount Olive, Bukit Zaitun tu, tempat banyak turis. Saya tengok banyak turis dari orang Kristian lah, sebab dari Islam ni payah nak masuk. Ada kawan Arab saya, dia tak boleh masuk sebab orang Arab ada peraturan dia. Dia kirimkan batu dari Al-Aqsa, katanya kalau dari Mekah tak boleh buat keluar kan, tapi Al-Aqsa ni boleh. Dia teringin nak pegang tanah dari Al-Aqsa, sebab orang Arab mereka ni tak boleh masuk. Sampai sekarang ada beberapa negara yang dah normalisasikan hubungan dengan Israel. Macam Bahrain dah kembali tarik, Maghribi masih on, UAE dah ada flight ke sana. Jadi orang mereka kadang-kadang negara tu ada hubungan, tapi rakyat tak semuanya boleh masuk. Mereka rindu nak masuk Al-Aqsa, jadi mereka minta batu lah, pokok zaitun ke. Okay, kembali bercerita di Bukit Olive tu, dia ada banyak kubur Yahudi. Saya pun pelik, kenapa berlumba-lumba mereka ni kubur ada batu-batu. Rupanya mengikut kepercayaan mereka, makin tinggi kubur, makin dekat dengan syurgawi. Maksudnya nanti di akhirat nanti mereka percaya akan ada akses yang cepat untuk ke syurga lah. Jadi saya tengok, rupanya itu macam zon elit. Kat Malaysia saya tak pastilah. Ni perkuburan elit yang kaya-kaya dah tempah sebelum mati, dah booking tempat yang zon ni. Di situ diletak batu-batu. Kalau anda nak perincian, anda boleh tengok je Rasul yang ada di YouTube. Pun batu-batu katanya, oh ini zon selamat untuk mengelakkan biasan api neraka lah. Makin tinggi kat situ, makin terselamat. Jadi di booking tempat-tempat yang terbaik lah. Kemudian ada batu-batu. Batu-batu ni dikatakan akan menjadi saksi mereka yang akan berbicara nanti untuk menahan daripada siksaan pemerintah, ya. Jadi tempat tu memang tempat yang mahal. Paling cikai kena ada dalam USD 100,000 untuk zon elit kubur Yahudi ni. Yang miskin tempatnya di bawah saja. Ada tak orang Israel Yahudi yang kahwin dengan Palestin? Ada, tapi tak diwartakan, tak dihebohkan, dan mereka difahamkan ada persatuan yang kecil lah. Dan bila dia kahwin dengan Palestin, automatik akan dibuang keluarga lah. Kita tengok juga, kenapa saya tengok Yahudi tentera ni ada yang macam Afrika sebenarnya. Oh, bila sembang, dia kata, saya pura-pura lah, kita I'm from Philippines, pakai baju biasa je saya. Dia saya pakai baju jihad Rasul kan. Jadi dia apply untuk jadi tentera kat sini sebab dia memang Yahudi, jadi ada akses boleh kembali berimbad di tanah Yahudi ni. Kita tengok orang Ethiopia punya, sebab kalau ikutkan sejarah, itu tempat antara ramai juga Yahudi yang berkampung, yang mungkin ingin jadikan negara Yahudi, tapi akhirnya mereka memilih Baitul Maqdis. Ramai kulit hitam tentera, jadi bila mereka lalu, kami dalam hati, mampus kau Yahudi laknatullah semua. Sebab mereka anytime bila seorang tu makan ke apa semua, yang lain tu macam beware. Dan sakit hatilah sebab dia orang ni main terajang je.
macam ada pakcik-pakcik yang nak masuk kan, kita tak boleh masuk. Kalau saya masuk, dia stop. Where you from? Dia ingatkan saya daripada China. Kadang kita bawa perempuan tudung pun dia tak pergi masuk. Kita tourist China, bila tunjuk bila kita bahasa asyhadu alla ilaha illallah, dia tengok kita baca Fatihah, kita masuk. Jadi perempuan walaupun pakai tudung pun dia mungkin ingat kita ni turis yang terpaksa berhijab untuk masuk, ditahan di situ. Tapi kalau ada peluang nanti keadaan anda kembali agak okey, pergilah ketika Ramadan, kalau boleh 10 malam terakhir. Di situ dapat kita lihat ramai orang Palestin yang dapat permit, dan mereka ni semangat mereka sebab sekali seumur hidup je mungkin, ataupun sekali setahun sekali je dapat masuk Al-Aqsa. Saya tengok ada makcik tu, orang tua datang jalan macam tak betul sikit, sakit kaki semua, tapi semangat hebat, bawa gula, bawa garam bekalan kan. Sebab jenis yang miskin tak mampu, dia bawa roti dia, tetapi dah bawa bekal. Dalam bekal tu ada gula, garam, minyak zaitun sikit, sebab tak mampu mungkin beli di Jerusalem ni mahal. Bawa bekal macam-macam lah. Saya tengok memang nampak daif lah, yang miskin, muka kita faham lah, baju dia berdebu semua, nampak susah. Datang sebab hari lain tak boleh masuk Al-Aqsa, hari tu saja. Jadi bila kita masuk Al-Aqsa 27 tu, biasa subuh katakan 4.45, kita keluar pukul 2 dah tak boleh masuk dah. Sebab mereka kan datang 26 petang tu dah. Jadi penuh. Satu kawasan untuk charging ni semua orang berhimpun, baca Quran di mana-mana. Jadi mereka dah biasa hidup susah. Jadi kesusahan adalah sahabat mereka. Kalau kita ni dah biasa senang, saya tengok pengalaman saya buat liputan haji 2014, kan susah kan mencabar di Arafah Mina tu. Jadi sebaik selesai berdoa di Arafah, saya tengok tiba-tiba ada orang yang kita maaf ya, yang dah pun maki hamun dah sebab tak selesa. Padahal baru lepas menangis berdoa kan. Lepas dah habis nak bergerak ke tempat-tempat, ke Muzdalifah semua tu, dah tak sabar dah sebab panas, kemudian berdebu. Tapi orang Palestin ni relax sebab dah terbiasa diuji dengan kesusahan. Kerana katanya kami dah biasa bersahabat dengan kesusahan, nanti kesusahan yang akan bersahabat dengan kami. Begitu. Kita duduk sekejap dengan orang Palestin ni, yang terutama dari Gaza ni, dia punya cerita tu hebat. Dah terbiasa hidup susah. Sebab saya perhatikan nanti 20 ada tarikh nanti akan ada, hari itu di stadium. Kali ini difahamkan nak dibuat di luar pula. Sebab Indonesia berjaya kumpulkan 2 juta orang untuk solidariti. Ada orang kata untuk apa berhimpun, bukan boleh buat apa pun. Tetapi bila kita berhimpun dalam sekarang ni, dia akan mendapat liputan dunia. Yang terbaru saya ingat Spanyol yang mengiktiraf Palestin sebagainya. Dan pengalaman saya bila masuk ke Tel Aviv tu, di negara Israel, ramai dari Filipina, Thailand. Orang Thailand ni 30,000 orang bekerja untuk sektor pertanian saja. Sebab itu mereka ni ada jalinan kerjasama pertanian yang hebat. Kita tengok Thailand ni bab-bab pertanian advance juga kan. Rupanya ada link Israel dengan Thailand. Filipin banyak di sektor, sama juga macam negara Arab, di sektor services, hotel, pelayanan. Dan ramai orang jemaah, saya tengok ramai orang Islam dari Singapura. Sebab Singapura ni hubungan baik, sahabat sejati kepada Israel. Jadi orang Islam pun boleh pergi tanpa visa. Tetapi orang Islam Singapura, mereka minta supaya pasport tak dicop dengan stamp Israel. Kalau kita masuk pun dari Malaysia, hanya ada stiker saja, kita tak boleh cop sebab tak ada hubungan diplomatik. Tapi kalau ada seorang, saya tengok jemaah tu, dia sangkut sebab pasport dia ada cop dari negara Iran. Ada beberapa negara yang merupakan musuh ketat Israel, ada blacklist dia. Pakistan, Bangladesh, Syria adalah list-list dia, musuh ketat. Ada cop ni je, kita tak boleh masuk, dan mungkin ditahan tempoh yang lama. Lagi satu, dia akan tanya juga, why you go to Umrah many times in this passport? Dia tanya juga. Okay. Kemudian yang umur 40 ni lama sikit ditahan. Dia check semua, dia lepas. Bila masuk tu payah, tapi bila nak keluar tu mudah. Macam bila kita nak keluar ni, dia macam berambus. Bila nak masuk ni dia kawal ketat. Tapi itulah
cabarannya kita nak syuting ni, kalau ikutkan, kami dah selesai buat Nabi Musa AS di Mesir, Ibrahim Noh. Patutnya nak buat, tapi itu kan COVID-19, jadi tak buat. Kita buat hanya di Malaysia. Dan sekarang ni nak sambunglah, kalau ikutkan giran Nabi Isa AS. Majoriti Nabi Isa AS ni banyak di Palestin, jadi terpaksa lupakan. Akhirnya nanti barulah Nabi Muhammad SAW. Ketika tak ada Rasul luar negara tu, kita buat dalam Malaysia je. Tapi saya bersyukur juga kerana hikmah membuat liputan Rasul Malaysia ni, ulama pewaris Rasul ni, banyak dapat info yang membuka mata lah. Tak semua orang tahu. Kalau dulu, siapa sini yang asal Kedah? Kedah ni dulu kan namanya nama-nama India, Hindindo, namanya Kadaram, Kataha. Sebab dulu kan sebelum wujudnya Islam, adalah mereka ni memuja cakrawala, bintang-bintang, banyak candi-candi. Kemudian masuk Hindu, sehinggalah ada Syekh Abdullah Al-Khumairi dari Yaman dengan 11 orang sahabatnya datang ke Kedah untuk mengislamkan raja ketika itu yang bergelar Sultan Muzaffar Shah. Nama pun ditukar daripada Kadaram, Kataha semua kepada Kedah Darul Aman. Jadi di situ kalau kita pergi ke Gunung Jerai, memang untuk memanggil orang Islam, mereka ni memalu, nafiri, alat-alat muzik untuk panggil bersolat. Ada orang Jawa tak kat sini? Ada kan? Jadi Jawa ni sinonim dengan lagu Lir Ilir tu. Kalau kita kaji, wah subhanallah, hebat sekali. Dia kata hidup ini umpama pokok belimbing. Kenapa pokok belimbing? Sebab masa itu belum Islam lagi. Ketika diislamkan, mereka ni diseru supaya sabar. Sabar ni umpama memanjat pokok belimbing sebab licin, sebab hari pertama bersyahadah. Kalau sebelum ni mereka boleh ialah berzina ke, minum arak ke, tapi bila jadi Islam, banyak benda yang tak boleh. Ada halal, ada haram. Jadi umpama memanjat pokok belimbing, itulah susahnya untuk menjadi Islam ketika itu. Dan hidup ini umpama pengantin baru. Kenapa pengantin baru? Sebab malam pertama bersyahadah sebagai orang Islam. Jadi dikata lagi, pakaian apakah pakaian yang paling berat untuk dipakai? Jawapannya, pakaian ketakwaan. Susah nak pakai, berat. Sebab pagi mungkin subuh, malam mungkin lebuh, siang mungkin beriman, malam mungkin halimunan, iman turun naik. Jadi pakaian yang paling berat untuk dipakai ialah pakaian ketakwaan. Kenapa bila dah masuk ke alam Melayu pula, kenapa baju kurung? Supaya pemakainya dikurung oleh syariat. Sebab itu baju kurung tak boleh seksi, sebab baju kurung tujuannya untuk mengurung syariat. Lemah lembut, ayu, sopan santun, apatah lagi ada Islami. Jadi kenapa butang satu, Allah yang satu, butang lima rukun Islam. Bila kita, kalau nak baca buku yang dikarang oleh DBP, saya lupa tajuk dia, memang ada cerita tentang kenapa busana kita sebegitu asal usulnya. Jadi hebatlah pemikiran orang zaman dahulu yang cuba untuk integrasikan antara Islam dan juga alam Melayu. Jadi kita perhatikan, macam saya buat liputan alam Melayu tu, Sultan, kenapa pergi ke makam-makam Sultan? Makam Sultan dia mesti bersebelahan dengan ulama. Rupanya umara dan ulama sangat berganding rapat, sangat cinta mencintai, saling menasihati. Dan kalau lihat pada Masjid Zahir di Kedah pun, seorang sultan memberikan khutbah, ya. Dan Masjid Zahir itu di depannya adalah makam para syuhada. Kita masih ingat tentang perang Musa Bisik, kan? Yang mana ketika Kedah berperang dengan Siam, siapa yang menyuruh jihad untuk pertahankan Kedah? Ulama-ulama, termasuk yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang memberi titipan supaya berjihad di Kedah Siam ketika itu. Sampai ada yang terkorban di Pancung, dan malah ada wanita yang mengandung. Jadi tentera Siam yang ada masa lapang, dia akan tanya, perempuan mengandung ni kau teka laki ke perempuan anak dia? Entah, laki kot. Jadi mereka pun belah perut itu. Perempuan rupanya, macam itulah dahsyatnya jihad orang Kedah Islam ketika itu dalam perang Musa Bisik. Kita boleh kaji, dan bila kaji ni
Ya Allah, rupanya kita tahu basicnya, tapi bila dikaji balik, hebat jihad yang diseru oleh ulama-ulama supaya berjuang pertahankan tanah air ketika itu. Itu belum lagi tentang Melaka. Melaka sebenarnya pernah menjadi serambi Mekah. Kita ingat Kelantan saja. Kenapa dipanggil serambi Mekah? Rupanya kerana halakah ilmu yang ada di Mekah Al-Mukarramah sama dengan apa yang ada di tempat itu. Kelantan, Aceh, Patani dan Melaka pernah jadi rupanya pusat penyebaran Islam. Dan di sebalik Formosa itu, rupanya di bawahnya adalah kubur ustaz-ustaz, ulama. Bila saya tahu, saya dah tak bergambar dah dekat tempat itu, sebab di bawahnya adalah sebegitu ya, darah-darah para syuhada yang berjuang menentang dengan Portugis dan sebagainya. Okay, sekarang dah sejam kita berbual, berkongsi pengalaman. Kalau ikutkan banyak saya nak cerita, tapi itulah tak mengizinkan. Ditambah pula, saya pun kalau ikutkan tadi Ustaz tanya nak ke bawa visual, saya saja sebab bila nampak visual ni saya emosi sikit. Sebab kita kan ada anak kan. Sekarang ni kerap kali saya peluk anak-anak sebab tengok kadang-kadang muka budak-budak kan lebih kurang sama kan bila kecil ni. Saya masih tak boleh terima budak-budak yang muka hancur, kemudian perut terburai, tapi bapak masih lagi pegang kan. Saya tengok bapak tu pegang, saya ada satu visual tu, bapak dia dukung. Kenapa dia pukul lama ni? Rupanya bila pusing belakang dah tak ada apa dah. Macam depan ni memang anak dia tidur, tapi dia bercakap, cerita kenapa dia ni kan. Memang anak dia muka pucat, bila pusing belakang tak ada apa, tapi dia masih pegang. Sebab anak tu ditunggu sekian lama, 5 tahun kahwin tak dapat anak. Tapi begitu, yang itulah memang dahsyat. Kalau siapa terjumpa yang neutral kan, kalau ikutkan kita nak hampuk je muka dia. Sebab ada yang neutral-neutral ni cuba muhasabah balik, terutama yang Islam ni. Sebab menyedihkan. Dalam masjid kan, masjid tu tinggal separuh, masjid yang orang Islam, orang Malaysia buat pun banyak yang musnah, gedung-gedung mereka. Sebab hari tu saya tengok hari ke-7 ramai yang line up untuk dapatkan roti. Kini kita nasi kan, sana roti. Jadi paling cepat pun boleh dapat 5 jam baris. Dah lah lapar. Baikkan kita ni kematian ibu ke kematian anak. Jadi kadang-kadang anak kita paksa tinggalkan di situ, di kubur tu, dengan keadaan laparnya. Kemudian perubahan cuaca lagi, bom sana sini, kena berjalan kaki dari Batu Cave ke Putrajaya. Bayangkan kalau anda, untuk bulan ini saja ada 5,500 wanita yang akan melahirkan anak di Gaza. 5,500 mengikut statistik Kementerian Kesihatan mereka. Jadi macam mana tu ya? Itu yang nak beranak, yang hamil, yang keguguran, jalan kaki, keadaan yang mengandung, semua. Alhamdulillah. Jadi kita doakanlah. Kita jangan sebut kita mampu doa je. Sebenarnya tidak ada doa je. Je ni macam memperlekeh pula doa, sedangkan doa ni ada satu ibadah yang besar dan didengari. Allah yang Maha mendengar. Kadang-kadang kita pun rasa putus harap, kita rasa macam mampu doa je. Jadi bila ustaz betul-betulkan, tak ada doa je. Doa ini perkara yang besar, yang hebat, yang ibadah. Doa ni besar nilainya, moga-moga akan diangkat tepat pada waktunya. Mungkin Allah sedang menguji kita yang sedang dilamba dengan al-wahan, yang cintakan dunia. Kita tengok banyak perhimpunan, pertemuan, tapi hanya mampu OIC saja. OIC. Itu je yang mampu dilakukan. Ada yang memang tak sanggup untuk putuskan dengan Israel. Memang kita rakyat biasa memang marah, tapi kita nantilah apa yang terjadi. Moga-moga kita semua ni berjuang apa yang mampu. Kalau ada akses untuk dana, kita berikan bantuan. Kalau mampu, kita doa, sangat-sangat diperlukan setiap masa. Siapa tahu nanti mereka lah jiran kita di syurga yang pernah bersama-sama membantu dalam perjuangan ini. Dan kata Ustaz Amin lagi, kalau orang Arab dah semua terbunuh, tak ada siapa lagi yang mampu pertahankan Al-Aqsa. Siapa yang nak pergi tu? Jawapannya, kitalah umat Islam lain yang di atas muka bumi ini yang perlu pertahankan Al-Aqsa. Sebab dia bukan tanah suci orang Palestin, tapi tanah suci umat Islam. Impian hidup kita nak pergi ke 3 tanah suci. Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Mekah Madinah ramai dah sampai. Al-Aqsa adalah cinta
yang amat kita perlukan. Bumi para anbiya, bumi para nabi yang pernah menjadi transit sebelum dalam peristiwa Isra Mi'raj perlu kita selami dan dalami. Sebab itulah melengkapkan cinta kita, dan moga ukhuwah kita dengan Palestin akan semakin rapat dan akrab, semakin kenal sejarah, dan kita membantu dalam apakah kapasiti yang mampu, dan moga-moga dinilai sebagai satu perjuangan dan jihad kita juga untuk hari akhir. Kita tak mampu jihad dengan senjata, tapi doa dan syakna kita lah yang mampu menjadi senjata. Sekian saja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga nanti terbinalah rumah seperti rumah makan Nabi Ibrahim AS, dan kita jadi sekuat orang di Palestin. Kita bersahabat dengan ujian, ujian akan bersahabat dengan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.